Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat bertemu kepada pelajar-pelajar dari Masjid Al-Ma'mur dalam pelajaran ilmu tauhid dengan kitab Aqidatun Najin. Jadi saya pada hari ini akan menyambung semula pelajaran yang kita telah buat pada minggu-minggu yang lalu. Jadi saya mulakan daripada muka 41 di baris bawah atau di paragraf di bawah. Dan barang yang menyebut akan dia oleh musannif daripada bahawa yang wajib tafsil itu 20 sifat dan yang mustahil itu tafsil pun seperti demikian itu juga, iaitu dibinakan atas qaul yang berkata dengan subut ahwal yang diperbuat atas tariqah yang berkata dengan bahawa segala perkara itu 4 bahagi. Jadi sebagaimana kita mengetahui, untuk mengenal Allah Ta'ala, mengetahui sifat-sifatnya yang wajib dan mustahil dan harus, secara ijmal atau secara total, ialah kita hanya boleh mengatakan, atau orang hanya mengatakan, untuk mengenal Allah Ta'ala itu, iaitu Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat-sifat sempurna, itu yang wajib. Dan mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sesuatu yang tidak sempurna, itu yang mustahil. Tetapi secara huraian yang telah ditetapkan oleh para ulama, khasnya ulama daripada ajaran Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari dan ajaran daripada Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, mengatakan bahawasanya secara tafsil ialah 20 sifat yang wajib, lawannya 20 sifat yang wajib, yang mustahil, 20 sifat mustahil, yang mustahil ke atas yang wajib. Jadi itu secara tafsil. Inilah yang subut, yang mana termasuk juga ahwal yang mana keadaan, iaitu sama ada wujud atau tidak wujud, iaitu yang dikatakan kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran dan mutakalliman. Itu adalah sifat-sifat ahwal, artinya 7 sifat daripada sifat-sifat ma'ani. Jadi yang pertama, maujudat, dan iaitu barang yang sah dilihat akan dia. Yang pertama maujudat, artinya sifat-sifat yang wujud, yang sah dilihat artinya dapat dipahamkan dengan sifat-sifat itu, di mana kita dapat buktikan tentang sifat Allah Ta'ala yang ada, itulah yang maujudat. Dan kedua, ma'dumat, iaitu barang yang tiada subut baginya, benda-benda yang ma'dumat. Dan ketiga, ahwal, iaitu wasitah antara maujudat dan ma'dumat. Dan keempat, umur i'tibariyah, dan iaitu barang yang baginya subut tetapinya tiada naik ia kepada darjat ahwal, dan tiada turun ia kepada darjat ma'dumat, tiada atas kaul yang menafikan dia. Inilah dia 4 bahagian secara tafsil, di mana sifat-sifat itu sama ada termasuk sifat kepada maujudat, mana benda-benda sifat yang ada, makdumat, sifat yang ditiadakan, kemudian ahwal, iaitu keadaan-keadaan yang mana menjadi perantara antara wujud dan antara adam, dan keempat dipanggil umur i'tibariyah, artinya benda-benda yang secara i'tibari, yang tidak naik ke peringkat yang disebutkan di atas tadi. Kita lihat apa kata seterusnya, kata pengarang kitab ini.
yakni musannif membilang 20 sifat itu tiada menjalani ia atas kaul yang menafikan ahwal yang diperbuat atas tariqah yang berkata dengan bahawa segala perkara itu 3 bahagi 2, maka hanyalah jadi yakni musannif membilang ataupun mengira 20 sifat itu, iaitu yang 20, tiada menjalani ia atas kaul yang menafikan ahwal. Maknanya ia ada setengah kaul, maknanya ahwal itu tiada. Tapi musannif ni teruskan kepada 20, termasuklah ahwal yang diperbuat atas tariqah, ini diperbuat atas jalan yang berkata bahawa dengan bahawa segala perkara itu tiada bahagi 2. Segala perkara itu 3, bukan 2, 3 bahagi 2, tidak termasuk ahwal, maka hanyalah maknanya kalau 3 maknanya dibuang ahwal, jadi 13 saja. Dan bermutarikah ini ialah yang rajih, tetapi telah berkata oleh setengah ulama yang muhaqqiqin bahawa yang sebenarnya bahawa tiada hal kerana bahawa hal itu mustahil. Jadi orang atau ulama yang menafikan ahwal mengatakan hal yang antara makdum dan maujud, antara wujud dan adam itu mustahil. Tetapi berkata oleh musannif di dalam setengah kitabnya dan dengan jumlahnya, maka masalah ini masyhur khilafnya, dan bagi tiap-tiap daripada 2 kaul itu ada beberapa dalil yang diketahui akan dia daripada tempatnya. Jadi perbalahan tetap ada. Memang kata pengarang ini ada perbalahan, yang mana perbalahan itu adalah memang masyhur di antara para ulama tauhid. Tapi walau bagaimanapun, ia maknanya satu benda yang khilaf sahaja. Dan lagi kata musannif pada syarah wusta, jahil dengan itu hal tiada memberi mudarat pada aqaid, kerana bahawasanya tiada sabit baginya pada dirinya dan tiada dengan iktibar bagi yang lainnya, yakni yang lain daripada dirinya, kerana bahawasanya ibarat daripada berdiri sifat ma'ani itu dengan zat, dan tiada ia pekerjaan yang lebih atas yang demikian itu. Jadi bila musannif mengatakan perbezaan ini tidak memudarat, artinya tidak mencacatkan akidah seseorang. Maknanya kalau seorang itu berpercaya ataupun beriktikad yang 20 itu ataupun yang 13 itu semuanya adalah sama saja, maknanya tidak ada memberi mudarat apa-apa, kerana apa yang dikatakan sifat ma'ani itu sudah cukup untuk mensabitkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Tak perlulah tambah kepada sifat-sifat ahwal, iaitu kaunuhu, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran dan mutakaliman itu. Cukuplah dengan sampai 13 sifat ma'ani: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Kerana apa? Itu sudah mencukupi. Jadi tapi kalau sekiranya seorang itu ingin menambah atau ingin meluaskan lagi dengan sifat-sifat ahwal tadi, itu adalah lebih baik. Maka adalah pada kaul ini dikatakan keadaan Allah Ta'ala qadiran itu ibarat daripada berdiri kudrat dengan zat Allah Ta'ala, dan tiada ada sifat yang lain lagi. Jadi bila kata ahwal, iaitu seperti kaunu qadiran, artinya berasal daripada qadiran tadi ialah daripada kudrat. Jadi keadaan Allah Ta'ala kudrat tadi artinya dia bersifat berterusan, kudratnya berterusan dan tidak berubah-ubah, walaupun maknanya sampai ke akhir hayat atau sampai ke kiamat sekalipun, dia tetap dikatakan keadaan Allah Ta'ala berkuasa.
Begitulah seterusnya, dan kita dengan sifat-sifat yang berikutnya. Keadaan Allah Ta'ala berkehendak, keadaan Allah Ta'ala berilmu, keadaan Allah Ta'ala hidup, keadaan Allah Ta'ala mendengar, keadaan Allah Ta'ala melihat, keadaan Allah Ta'ala berkata-kata. Jadi semua yang sifat-sifat ini, keadaan-keadaan ini, kalau ditiadakan pun tidak mengapa, tapi kalau diadakan adalah lebih baik, sebagai menunjukkan sabitnya sifat-sifat tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak berpisah dengan Allah Taala sama sekali. Jadi artinya sifat ahwal ini adalah sifat-sifat yang ada kait mengait, memang daripada asalnya daripada sifat-sifat ma'ani yang 7 itu. Ketahuilah olehmu bahawa kaul ini bukan ia menafikan sifat ma'nawiyah itu semata-mata, hanya ia menafikan sifat yang asing daripada sifat ma'ani itu jua, kerana orang yang menafikan sifat ma'nawiyah itu kufur ia seperti yang lagi akan datang sebenarnya. Jadi kalau kaul yang mengatakan tidak perlu kepada sifat-sifat ma'nawiyah, kita tahulah tadi yang katakan ahwal tu ma'nawiyah, kerana kita tahu sifat Allah Ta'ala terbagi 4 sifat-sifatnya yang wajib, iaitu sifat wujudiyah yang subut, iaitu wujud, sifat salbiyah iaitu menafikan, iaitu qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, yang muta'ala binafsih dan wahdaniyah. Dan sifat-sifat itu dipanggil sifat salbiyah kerana menafikan semuanya. Kemudian yang ketiga ialah sifat-sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Sebagaimana dikatakan tadi, sifat ma'nawiyah ada yang menafikan, ada yang tidak menafikan. Tapi maknanya walaupun tidak dinafikan, maknanya dia adalah satu sifat termasuk dalam sifat 20. Maknanya sifat ma'ani tadi terkandung padanya adalah juga ma'nawiyah. Jadi bagi orang yang menafikan seterusnya, maknanya kalau sekiranya hanya mengatakan cukup dengan 13 itu tidak mengapa. Tapi kalau dia menafikan keseluruhannya, itu na'udzubillah, kata pendapat ulama ini, itu terpulang pada Allah Ta'ala. Tapi pendapat ulama mengatakan ia termasuk orang-orang yang kufur, kerana sifat-sifat ma'nawiyah juga adalah perlu kerana ia diambil ataupun digabungkan ataupun disambung daripada sifat-sifat ma'ani. Dan atas kaul yang mensabitkan hal, iaitu kaul mu'tamad, berkata ia, kaunuhu qadiran itu bukan ibarat daripada berdiri kudrat dengan zat, dan sesungguhnya ia sifat yang lain daripada kudrat yang sabit pada zihin, iaitu fikiran. Tiada mawjud ia pada kharij, dan tiada ma'dum pada zihin yang lebih ia daripada berdiri kudrat, yakni yang lain daripada berdiri kudrat dengan zat. Jadi kata pengarang kitab ini mengatakan bahawasanya sifat seperti kaunu qadiran, keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa, dia adalah bersendiri. Artinya dia adalah satu sifat yang mana ia berkeadaan tidaklah ada dan tidak juga tiada. Jadi kalau dia ada pun pada zihin saja. Zihin makna pada pemikiran, pada dalam otak atau dalam pemikiran. Tidak ada pada kharij, makna tidak ada terus pada zat. Kerana kalau dikatakan sifat kudrat Allah Ta'ala berkuasa, artinya pada zat Allah Ta'ala. Walaupun dia satu sifat, dan sifat ini bergantung pada zat Allah Ta'ala. Sementara sifat kaunu qadiran tadi tidak begitu. Artinya dia adalah tersendiri dengan keadaannya, yang nak dikatakan tiada pun tak boleh, nak dikatakan ada pun tak boleh. Jadi dia hanya pada zihin, tidak pada kharij. Tidak terkeluar pada, kalau kharij itu pada zat. Sifat kudrat, artinya Allah Ta'ala bersifat kudrat bergantung, menampil kepada zat Allah. Kemudian sifat iradat, artinya iradat itu adalah bergantung
kepada ataupun berada pada zat Allah Ta'ala. Kemudian begitulah juga sifat ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Iaitu kalau dikatakan keadaan Allah Ta'ala berkuasa, keadaan Allah Ta'ala berkehendak, keadaan Allah Ta'ala berilmu, keadaan Allah Ta'ala berhidup, keadaan Allah Ta'ala mendengar, keadaan Allah Ta'ala melihat, dan keadaan Allah berkata-kata, itu adalah sifat yang tidak bergantung pada zat, tapi diambil daripada sifat-sifat ma'ani. Maka sifat ini adalah satu sifat yang dikatakan ada, tapi pada zihin, makna seolah-olah macam tiada, dan tidak ada pada kharij, makna tiada pada seperti mana sifat ma'ani. Dan kudrat dan kaunu qadiran itu, atas kaul ini, dua sifat antara keduanya berlazim-laziman. Jadi kaul yang mengatakan ada ahwal, ada tambahan daripada 13, 14 dan seterusnya kaunuh itu adalah satu sifat lain daripada sifat kudrat, tetapi ia melazimi antara satu sama lain. Artinya kudrat tadi melazimi kaunuh qadiran adalah diambil daripada kudrat. Dan dua-duanya ada berkenaan lah. Begitulah seterusnya, kaunuh aliman, kaunuh qadiran, kaunuh hayyan, kaunuh sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Maka kaunuhu qadiran itu melazimkan kudrat yang berdiri ia pada zat, maka tatkala berdiri kudrat itu melazimkan kaunuhu qadiran, maka barang siapa menafikan sifat maknawiyah itu atau nafi sesuatu sifat daripadanya, jadi kafir ia dengan ijma', kerana adalah ia sabit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ittifaq ahli sunnah dan mu'tazilah. Bersalahan orang yang tiada mengetahui ia akan ma'nawiyah, tiada kufur seperti yang telah lalu sebutnya. Jadi bagi orang yang dah tahu tentang makna ma'nawiyah tadi, iaitu ma'nawiyah ialah sifat daripada sifat ma'ani. Dan bila dikatakan Allah Ta'ala bersifat kepada ma'nawiyah, adalah satu keadaan saja, keadaan Allah Ta'ala daripada lazimnya sifat ma'ani. Maka bagi orang yang sudah tahu ini, maka dihukumkan kalau sekiranya menafikan, yang mana dia tidak termasuk sifat Allah Ta'ala, maka dikatakan kufur bagi para ulama, ijma' ulama ahli sunnah dan juga mu'tazilah, kerana ia mengetahui yang Allah Ta'ala bersifat dengan ini, dia menafikannya. Tapi bagi orang yang jahil, yang dia hanya tahu dengan sifat sampai ma'ani saja, ia tahu sifat subutiyah, kudrat, sifat salbiyah dan sifat ma'ani saja, dia tak sambung kepada sifat ma'nawiyah, dia jahil akan perkara itu, itu kata musannif sini, maka dihukumkan tiada kufur. Tapi bagi orang yang sudah tahu sifat ini, adanya sifat ini, yang mana ia terbit daripada sifat ma'ani, tetapi dia menafikannya, itu yang dikatakan, kata jumhur ulama tauhid, dikatakannya kufur, perbuatannya itu kufur. Dan demikian lagi barang siapa menafikan sifat ma'ani daripada asalnya, yakni daripada lazimnya, seperti berkata ia, Allah Ta'ala itu tiada qadiran umpamanya dengan zatnya, dan tiada dengan sifat kudrat yang berdiri dengan dia, jadi kafir juga. Jadi orang yang menafikan sifat keadaan Allah Ta'ala berkuasa, berkehendak, keadaannya berilmu, hidup, mendengar, melihat dan berkata-kata, mana semua sifat ma'ani, jadi sifat maknawiyah, jadi sifat maknawiyah. Kerana menafikan sifat maknawiyah, dengan sendirinya menafikan sifat ma'ani. Bila menafikan sifat ma'ani, maknanya menafikan sifat yang sabit atau yang wajib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerana itulah maka dikatakan kufur. Bersalahan orang yang tiada menafikan dengan asalnya, seperti Mu'tazilah yang berkata ia tiada bagi Allah itu sifat ma'ani, dan sesungguhnya ia qadir dengan zatnya dan alim dengan zatnya,
Demikianlah hingga akhirnya tiada kufur i'tikad itu, tetapi fasik dan bid'ah juga. Mu'tazilah pula dia memang menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala, sifat ma'ani, dan mengatakan Allah Ta'ala tiada langsung sifat ma'ani. Artinya Allah Ta'ala berkuasa dengan zatnya, semua dengan zat, bukan kerana sifat tadi. Kerana Mu'tazilah tidak mahu ada dua benda yang kadim. Jadi kalau zat Allah Ta'ala kadim, jadi Mu'tazilah tak mahu mengatakan sifatnya kadim. Jadi kalau Mu'tazilah menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala itu, maka dia tidak dikatakan kafir, kerana mereka beriktikad Allah Ta'ala dengan zatnya berkuasa, bukan kuasa tadi ada satu sifat yang menyamai kadimnya kepada zat. Itulah saja pada hari ini para pelajar Masjid Al-Ma'mur. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain pelajaran seterusnya apabila kita akan menyambung kitab ini. Itulah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.